starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Syafika binti Mazlan. Saya dari kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk tentang bagaimana ingin menyelesaikan masalah berkaitan isu pendermaan dan pemindahan organ dalam Islam dan pandangan ulama tentangnya. Okey, pendahuluannya ialah Islam sangat memuliakan manusia. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan umatnya menjaga 5 perkara yang menjadi perkara-perkara asasi kehidupan manusia yang dipanggil sebagai daruriyat atau necessity. Kelima-lima perkara tersebut ialah penjagaan terhadap agama, diri, akal, keturunan dan harta. Penjagaan terhadap kelima-lima perkara ini pada hakikat adalah untuk memastikan kewujudan survival manusia itu sendiri. Sekaligus juga ia bermaksud menjaga kemuliaan dan nilai kemanusiaan. Dan seterusnya, konsep asal kehormatan tubuh badan manusia. Manusia sama ada yang hidup maupun yang mati tetap mempunyai kehormatan. Kehormatan tersebut bermaksud tubuh badan mereka tidak harus diperlakukan dengan perkara-perkara yang menghilangkan martabatnya. Menurut sebahagian ulama, walaupun tubuh badan manusia adalah hak milik Allah, tetapi ia tidak bermakna manusia tidak mempunyai hak pemilikan terhadap tubuh badannya sendiri. Pemilikan manusia terhadap tubuh badan mereka sama seperti pemilikan mereka terhadap harta benda, iaitu ia bersifat pemilikan, penggunaan dan manfaat. Sekiranya manusia tidak harus menggunakan atau memanfaatkan harta benda mereka pada jalan maksiat, maka begitu juga mereka tidak harus menggunakan tubuh badan mereka ke jalan tersebut. Assalamualaikum, nama saya Noita Ira Faisha binti Zulkiflin. Nombor matrik saya 13 TKA 20F1142. Seterusnya, pemindahan anggota organ dan tisu orang yang masih hidup terbahagi kepada beberapa bahagian. Untuk kegunaan sendiri bagi tujuan rawatan, para ulama masa kini ada membicarakan ukul al-gash al-zati atau memindahkan organ badan untuk kegunaan sendiri. Autograf ini seperti seseorang pesakit yang mengalami masalah kesihatan pada tulang lengannya dan ia hanya boleh dirawat dengan memindahkan tulang kaki sebagai ganti tulang lengannya. Begitu juga pengambilan daging peha untuk digunakan sebagai bahan ganti bahagian tubuh yang lain yang bermasalah. Mereka semua sepakat seharusnya proses rawatan seperti itu. Syarat-syarat keharusan untuk diri sendiri. Pertama, menurut sebahagian ulama, keharusan tersebut hanya tertakluk kepada keadaan darurat sahaja. Ini bermakna sekiranya ia dilakukan tanpa sebab atau masih terdapat cara rawatan lain yang boleh digunakan oleh pakar-pakar perubatan, maka ketika itu ia tidak seharusnya lagi. Yang kedua, tidak ada kesan sampingan yang negatif di dalam rawatan tersebut. Sekiranya terdapat kesan-kesan seperti itu, maka ia tidak harus dilakukan. Walau bagaimanapun, sekiranya kesan negatif yang terhasil daripada rawatan tersebut adalah lebih kecil jika dibandingkan dengan kesan negatif yang berlaku sekiranya proses rawatan pemindahan anggota tidak dilakukan, maka hukum rawatan tersebut
masih lagi di dalam lingkungan harus. Yang ketiga, proses rawatan tersebut mesti diyakini kejayaannya. Keyakinan tersebut berdasarkan kepada fakta-fakta perubatan atau kajian pakar perubatan. Nama saya Nufana Natasha binti Muhammad Samri. Nombor matrik saya 13 DKA 20F 1147. Untuk kegunaan diri sendiri bagi tujuan kecantikan. Sekiranya seseorang melakukan rawatan pembedahan tubuh badannya demi untuk mencantikkannya, bukan bagi tujuan perubatan atau kesihatan, maka perbuatannya dianggap sebagai merubah kejadian Allah. Merubah kejadian Allah tanpa ada keperluan adalah haram. Beberapa contoh perbuatan mengubah kejadian Allah. Pertama, para ulama memberi sebab atau ilah pengharaman tersebut iaitu terdapat padanya unsur-unsur penipuan yang jelas. Seorang yang telah tua umpamanya, apabila menjalani pembedahan tersebut akan kelihatan muda. Keadaan ini akan menyebabkan ramai tertipu dengannya. Kedua, rawatan kosmetik dilakukan pada badan yang telah sempurna. Ia dilakukan untuk mengikut selera nafsu manusia dengan mengubah bentuk asal anggota tubuh badan mereka semata-mata mahu menjadikan fizikalnya cantik. Yang ketiga, antara syarat terpenting keharusan pemindahan bahagian tertentu tubuh untuk kegunaan diri sendiri ialah rawatan itu mestilah dilakukan ketika darurat atau hajat yang amat sangat. Kalau dilihat pada pembedahan kosmetik, didapati ia dilakukan tanpa ada darurat atau hajat, maka ia tidak diharuskan kerana menyalahi syarat tersebut. Dan terakhir, oleh kerana pembedahan seperti ini tidak selari dengan kehendak Islam, maka pembelanjaan atau pembiayaannya adalah dianggap satu pembaziran. Seterusnya ialah kelebihan pendermaan organ. Kelebihan terbesar untuk pendermaan organ adalah menyelamatkan nyawa yang akan hilang. Penderma organ tunggal berpeluang menyelamatkan nyawa atau meningkatkan kualiti hidup beberapa orang. Keluarga penderma organ mungkin dapat berhubungan dengan penerima organ orang yang mereka sayangi, yang mungkin memberi mereka rasa bahawa ada kebaikan dari tragedi, terutama jika penderma itu masih muda. Mereka yang menderma seluruh badan sering memberi sumbangan untuk kemajuan perubatan kerana mayat telah digunakan untuk pendidikan pelajaran perubatan. Tidak ada kos untuk penderma organ atau keluarga mereka dan mayat tidak akan cacat untuk upacara pengemudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrul Hakim bin Mustafai dan nombor matrik 13 DKA 20F 1132. Hari ini saya akan membentangkan tentang pemindahan organ dari orang yang hidup untuk kegunaan orang yang lain. Para ulama ada membincangkan masalah pemindahan organ ini daripada orang yang masih hidup kepada pesakit yang memerlukannya. Dan terdapat dua pandangan mengenainya, iaitu pandangan pertama, kebanyakan ulama mengharuskan pemindahan tersebut berdasarkan kepada beberapa fakta yang sebahagiannya nas-nas syarak, sama ada dari Al-Quran atau Al-Sunnah, dan sebahagiannya yang lain datangnya dari kaedah-kaedah fiqh, sama ada yang berkaitan dengan usul al-fiqh atau al-qawaid al-fiqhiyah. Fakta-fakta ini pula disokong oleh makuliyat, iaitu akal dan logik. Walau bagaimanapun, mereka sepakat mengatakan bahawa asal hukum pemindahan organ manusia, sama ada yang masih hidup atau yang mati, adalah haram. Ini kerana proses pemindahan tersebut pada hakikatnya mencabul kemuliaan dan kehormatan diri manusia sendiri. Seperti yang telah diterangkan sebelum ini, antara hujah-hujah yang dikemukakan tentang keharusan tersebut ialah, yang pertama, terdapat dua hak di dalam tubuh badan manusia. Dan yang pertama ialah hak Allah, iaitu nyawa dan asas-asas kehidupan manusia yang lain yang dipanggil daruriyat.
Manusia tidak boleh mendatangkan apa jua mudarat kepada nyawa dan tubuh badan mereka kerana ianya berkaitan dengan hak Allah ataupun milik Allah. Dan yang kedua adalah hak hamba, iaitu setiap bentuk pengurusan yang berkait dengan kehidupan mereka. Mereka bebas melakukan apa sahaja perbuatan selagi ianya tidak mengganggu nyawa dan perkara-perkara daruriyat yang lain. Selain itu, saya juga ingin membahaskan tentang kekurangan menderma organ ini. Pada suatu masa, agama-agama tertentu keberatan menderma organ. Sekarang, kebanyakannya menyokong prosedur ini. Jadinya dalam kebanyakan kes, kelemahan itu telah dihapus. Kelemahan pendermaan organ adalah penderma atau keluarganya tidak dapat mengatakan siapa yang menerima organ yang disumbangkan. Organ boleh disumbangkan kepada penerima yang mempunyai pandangan agama atau politik yang sangat berbeza atau kepada orang yang mungkin dianggap tidak wajar oleh penderma. Atas sebab ini, penderma haruslah percaya bahawa semua kehidupan adalah suci dan satu penerima tidak lebih berharga daripada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Irsyad bin Muhammad Syamri. Nombor metrik 13 DKA WF1092. Hari ini saya dari kumpulan 3 ingin membentangkan asas-asas keharusan pemindahan organ. Yang pertama, segala urusan itu mengikut tujuannya. Dalam kaedah fikah ini, sesuatu perbuatan itu dinilai berdasarkan niat dan tujuan ia dilakukan. Tujuan pemindahan organ adalah bagi menyelamatkan nyawa pesakit dan mampu mengelakkan kemudaratan yang lebih besar dengan melakukan kemudaratan yang lebih ringan. Pemindahan organ tidak dilakukan dengan niat untuk menghina atau menyiksa mayat. Sebaliknya, ia dilakukan bagi tujuan menyelamatkan nyawa. Yang kedua, kemudaratan perlu dihilangkan. Menghilangkan kemudaratan yang menimpa manusia ialah salah satu matlamat syariah. Dalam konteks pemindahan organ, rawatan ini memenuhi matlamat memelihara nyawa manusia. Ganjaran yang Allah SWT janjikan kepada usaha menyelamatkan nyawa manusia amat besar. Okey. Seterusnya ialah penutup. Penutup ni pemindahan organ daripada seseorang yang masih hidup yang tidak memudaratkan nyawa dan tubuhnya adalah diharuskan kerana ia berasaskan kepada hak hamba. Tapi sekiranya pemindahan tersebut melibatkan nyawa dan kemudaratan tubuh badan, maka ia diharamkan kerana ia telah mengganggu hak Allah SWT. Oleh kerana keharusan memindahkan organ daripada seseorang yang hidup kepada orang lain daripada tertakluk kepada tindakan tersebut tidak mengganggu nyawa dan asas kehidupan yang lain, maka pihak yang paling layak untuk menentukan status keselamatan atau kemudaratan tersebut ialah pakar-pakar perubatan.